ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin di atas muka bumi ketika itu, pada zaman itu, ialah pemimpin itu yang memimpin pasukan tentera itu. Bila sahabat dengar Nabi puji sebaik-baik sifat sahabat, kalau Nabi sebut gitu, mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan gelaran terbaik di sisi Allah dan di sisi Rasul. Macam dalam perang Khaybar, Nabi sebut bila nak masuk ke Khaybar. Khaybar ni penempatan Yahudi terbesar di semenanjung tanah Arab, paling kuat, paling ramai tentera, paling kaya. Benteng dia banyak. Benteng ni macam ni lah tuan. Dia apa dia? Qal'ah. Kota benteng pertahanan. Dia banyak, dia bukan satu, dia banyak kota-kota. Nabi tawan satu sampai ke benteng yang kuat. Al-Qamus, kalau ingat saya, Al-Qamus. Benteng ni kuat di Khaybar. Sahabat rempuh tak boleh. Nabi kata kita berunduk sekejap, esok kita sambung. Sebelum nak sambung esok, Nabi kata la'u'tiyanna ar-rayata ghadan. Esok pasukan tentera ini akan diketahui oleh satu orang yang aku serahkan kepadanya panji. Orang itu yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasul. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasul mencintai dia. Tuan-tuan, siapa sebut? Nabi sebut. Ahli syurga lah tuan-tuan, ahli syurga lah, mendapat pujian paling tinggi sebagai seorang hamba abdi yang bukan Nabi, bukan Rasul, iaitu dia sayang Allah dan Rasul, Allah dan Rasul menyayanginya. Tuan-tuan sekalian, semua sahabat bercita-cita untuk menjadi lelaki tersebut. Keesokan paginya, kesemuanya datang awal ni, subuh ni. Sahabat-sahabat sampai terpaksa mengundi untuk mendapatkan saf pertama. Kita saf pertama di Malaysia macam mana? Sila-sila. Makruh tunjuk kat orang saf pertama, makruh. Sebab itu kebaikan, dan kamu yang kena pergi, walaupun yang berada di kanan kamu tu guru kamu. Kena pergi depan, orang lelaki depan. Ada duk sila kat orang kan, dia bahasa baik pula. Sahabat semua tunggu awal. Arah yang Nabi akan tengok lepas habis solat, Nabi akan pusing selepas Allahumma antas salam tu, kanan. Sahabat-sahabat kanan ni, sahabat-sahabat yang kanan Nabi, Umar apa semua ni akan tunggu di belah kanan. Semua nak perkara tersebut. Akhirnya Nabi pun bertanya, di mana Ali? Orang itu adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Bila Nabi sebut la tuftahannal Qastantiniyah, kota Konstantinopel itu akan ditawan, sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang memimpin tentera itu, dan sebaik-baik tentera umat Islam ialah yang ada pada ketika itu, yang tawan kota itu. Maka berebut-rebutlah para sahabat. Sejak daripada zaman Sayyidina Osman menghantar ekspedisi untuk tawan, tak berjaya. Zaman Sayyidina Ali tak berjaya. Selepas Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, dia dan keturunannya, dinasti Umayyah 100 tahun di Syria. Putrajaya ketika tu dipindahkan daripada Madinah, daripada Iraq ke Syria. Pusat pemerintahan Islam pindah mai ke Syria. Kerajaan dinasti Umayyah lancarkan 5 ekspedisi besar. Dalam tu ramai sahabat. Kelima-lima gagal. Tembok itu terlalu tebal. Sampailah antara sahabat yang terakhir yang pergi pada zaman dinasti Umayyah bersama dengan anak Sayyidina Muawiyah, iaitu Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid ibn Zaid nama dia, Khalid ibn Zaid Abu Ayyub Al-Ansari, dia wafat di atas kapal. Ketika sakit untuk wafat,
nazam untuk wafat, dia sempat berwasiat. Dia kata, kita kalau meninggal atas kapal ni kita boleh solat, kafan apa semua dan boleh, bukan tahu kan, simpan dalam laut lah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari dia wasiat, dia kata, semadikan jenazah aku berdekatan dengan pintu masuk Konstantinopel, Al-Qastantiniyah, kerana aku bercita-cita walaupun tidak berjaya untuk menakluk kota Konstantinopel, mendapat kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah, tapi aku nak mendengar bunyi derupan kaki-kaki kuda mereka yang menakluk kota ini satu hari nanti. Dibawa kemudian ditanam di sana. Selepas 800 tahun orang tak tahu di mana kubur itu. Tuan-tuan, kubur itu selepas 800 tahun baru lahir Muhammad bin Murad bin Bayazid. Selepas 800 tahun sampai dia bermimpi. Ceritanya ada sanad. Sultan Muhammad ni dia sendiri yang bermimpi di mana kubur sahabat yang bernama Abu Ayyub. Dia pun arah dikorek, akhirnya nampak kaki, kemudian ditanam kembali, ditanam kembali. Kemudian sampai hari ini kalau tuan-tuan pergi, dia buat masjid lah, Masjid Abu Ayyub. Saya dah sampai dah, alhamdulillah, 11 hari di sana kan. Jadi Sultan Muhammad bin Murad bin Bayazid, akhirnya dia pun arahkan tentera dia untuk tutup dan kemudian buat petanda kepada kawasan itu sampai hari ini.